sama-sama mengambil sedikit ruang untuk melihat perjalanan hidup seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan gelaran Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah." Bagi setiap umat ni ada pemegang amanah, dan pemegang amanah bagi umat ini adalah Abu Ubaidah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Suwarul Hayatus Sahabah menggambarkan bagaimana perwatakan Abu Ubaidah. Kana wadi al-wajh. Abu Ubaidah ni dia ada wajah yang berseri, orang bahiyat tal'ah, nahil al-jism, tawil al-qamah, khafif al-aridain. Orangnya kacak, tinggi lampai, ramping lah. Ada jambang nipis. Jadinya orang handsome, tuan-tuan. Orang tengok pun sedap mata memandang. Orangnya mesra, senang hati, senang gaul. Orangnya dari segi apa? Sifatnya berendah diri, tak sombong lah, elok aja. Tapi bila saat genting, dia boleh bertukar rupa jadi orang yang begitu garang, orang yang begitu kuat. Ini sahabat Rasulullah dari segi perwatakannya. Abu Ubaidah itu adalah gelaran, tapi nama sebenarnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri. Amir bin Abdullah itu nama sebenarnya. Ya, Abu Ubaidah itu gelaran yang biasa orang Arab bagikan. Tuan-tuan rahmati Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini anak kepada Sayyidina Umar, pernah menggambarkan perwatakan Abu Ubaidah ni. Dikata apa dia? Salasatun bin Quraisy asbahun nasi wujuha wa ahsanuha akhlaqa wa athbatuha haya'a. 3 orang lelaki Quraisy yang dari segi wajahnya berseri, akhlaknya paling baiklah, paling pemalu, sifat pemalunya paling teguh, paling tinggilah sifat pemalu dia ni. Kalau mereka cakap dengan kamu, lam yakzibuk, mereka takkan nipu. Kalau kamu pula cakap dengan mereka, wa in haddatstahum lam yakzibuk, mereka tidak akan mendustakan kamu. Ya, kadang-kadang style ada orang ni kita cakap dengan dia, dia kata apa engkau ni? Cakap berapi, cakap ni macam-macam, bukan betul pun. Dia anggap kita ni cakap main-main, cakap saja je. Main cakap apa yang nak cakap bukan betul, tak betul sangat pun. Dia kata kita ni macam tipu pula. Ada orang kadang-kadang macam tu. Tapi 3 orang ni kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia tak gitu. Mungkin cakap tahu dah orang ni bukan cakap betul pun, tapi tak adalah dia nak kata ni nipu style. Tak ada. Siapa 3 orang ni? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Sayyidina Uthman, dan yang ketiga sahabat yang kita sebutkan pada hari ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bagaimana Abu Ubaidah ni meluk agama Allah Subhanahu wa taala? Dia ni adalah antara orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang terawal peluk Islam. Faqad aslama fil yaumit tali li islami Abi Bakar. Dia masuk Islam ni hari berikutnya setelah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Maknanya awal lah, tuan-tuan. Ya, hari ni Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, esok Sayyidina Abu Bakar ajak beberapa orang sahabat. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar ajak Abdul Rahman bin Auf, ajak Utsman bin Maz'un, ajak Al-Arqam bin Abil Arqam, ajak ni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jumpa Rasulullah, akhir sekali ucapkan kalimah syahadah. Utsman bin Maz'un siapa dia? Disebutkan di sini seorang cendekiawan, orang pandailah pada zaman jahiliyah. Dia menyokong dakwah Rasulullah, masuk Islam awal. Cuma syahid dalam peperangan Badar. Diikut serta perang Badar tahun 2 Hijrah. Tuan-tuan, Al-Arqam bin Abil Arqam pun masuk, saing sekali.
Ni bukan Al-Arqam yang tengah viral sekarang ni, yang lain tuan-tuan. Walaupun nama sama. Kan kalau saya tak sebut ni takut orang kita ni asal nama sama je dianggap semua sama. Asal nama ikhwan je habis kena bantai. Sebab nama sama. GISB, GIBS pun kena bantai juga. Walhal nampak beza lah tuan-tuan. Jadi kena sebut tu. Ni sahabat Rasulullah SAW lain. Jadi dia masuk Islam tu awal. Maka dia menjalani perjalanan dakwah daripada mula sampai habis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah dia juga dapat. Dia juga rasa macam-macam pengalaman getih, susah payah dia bersama dengan Islam, sakit perit, sedih, suka duka semua dia rasa masuk Islam. Macam-macam jenis cubaan dugaan lah yang dihadapi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ujian mereka yang terawal memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam banyak-banyak ujian ni digambarkan ada satu ujian yang boleh dikatakan beratlah bagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini berlaku dalam peperangan Badar. Peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Ya, pengakhiran peperangan Badar siapa yang menang? Dimenangi oleh tentera muslimin. Dalam pengantuk Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu ikut sekali. Dia berada bersama dengan saf tentera muslimin berhadapan dengan barisan tentera musuh, orang Quraisy Mekah. Maka dia berlawan dengan penuh semangat, keberanian, tak gentar dengan kematian. Sampaikan orang musyrikin Mekah bila nampak dia je takut, lari. Tak nak jumpa direct, bertempur secara terus dengan Abu Ubaidah. Ni kalau jumpa ni memang tak lepas lah. Memang cari matilah kalau jumpa direct ni. Kalau nampaknya apa, lagi terus cari. Biar lawan dengan orang lain tak apa, jangan dengan Abu Ubaidah. Nak gambarkan apa kekuatan Abu Ubaidah ni lah. Yang naik kuda pun sama juga, tak nak bertempur dengan Abu Ubaidah. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, dalam ramai-ramai orang Quraisy musyrikin yang mengelak daripada bertemu dengan Abu Ubaidah ni, ada pula seorang lelaki. Lakinna rajulan wahidan minhum ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah fi kulli tijah. Ada pula seorang lelaki ni, dia terbalik. Orang lain lagi, dia pula kejar Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah bila nampak lelaki yang kejar dia tu, Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu pula yang melarikan diri. Dia pula ngelak, pergi ke sana sini, segala sudut pergi. Tak nak bersemu muka dengan lelaki berkenaan. Beriyalah mengelak ni. Tuan-tuan, sampaikan akhir sekali dia terperosok di satu sudut, dah tak boleh nak mengelak juga. Terpaksalah juga berhadapan dengan lelaki itu. Maka berlakulah pertempuran. Lawan. Akhir sekali siapa yang menang? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menang. Berakhir dengan kematian lelaki yang mengejar dia tu. Maknanya dia dah menang ni. Walaupun menang, dia tak rasa senang. Perasaan boleh katakan bercampur bau, tuan-tuan. Sebab apa? Lelaki yang dia nak elakkan tu, siapa dia? Ayah kandungnya. Mana tak dia nak cuba ngelak ayah dia. Dengan orang lain kalau bertempur tak apa. Ni ayah sendiri macam mana lah? Maka inilah pengakhirannya. Dia terpaksa mengakhirkan hayat ayahnya sendiri. Dah terpaksa dah. Ayahnya pun seorang dia juga. Tuan-tuan rahmati Allah, maka turun satu ayat Al-Quran. Fa'anzalallahu fi sya'ni Abi Ubaidah wa sya'ni abihi Qur'anan faqalat 'alat kalimatuh. Turun surah Mujadalah ayat 22. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahu bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu
Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Apa maksudnya? La tajid, kamu takkan jumpa, kamu takkan dapati. Ya, wajada yajidu, wajada ada, wujud, wujud ada. Kamu takkan nampak benda tu wujud, kamu takkan dapatilah, kamu takkan lihat satu satu kaum yang sifat kaum itu yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka tu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Yuwadduna man haddallah wa rasulah. Tetapi dalam masa yang sama tergamak untuk dia itu yuwadduna, menjalinkan satu hubungan mawaddah. Yuwaddun, mawaddah. Biasa dengar perkataan mawaddah. Mawaddah, mahabbah, maknanya apa? Kasih sayang, cinta, suka. Kamu takkan jumpa orang tu beriman kepada Allah, tapi dalam masa sama dia suka kepada siapa? Suatu kumpulan yang membenci, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia beriman kepada Allah, ada satu lagi kaum menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dua-dua dia suka. Ya, kalau beriman kepada Allah maksudnya dia sayang, cinta, kasih kepada Allah. Dalam masa sama orang ni menentang Allah Subhanahu wa taala pula. Allah ni orang bukan orang, Tuhan yang dia sayang. Dia boleh pula sayang kepada orang tu, takkan berlaku sedemikian. La tajid, kamu takkan jumpa. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni turun untuk menggambarkan apa yang dilalui oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi boleh kita guna pakailah di zaman kita pada hari ini. Orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni tak kisah siapa tuan-tuan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ni Allah kata walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala tu siapa? Aba'ahum, ayah-ayah mereka sendiri. Aba kata jamak kepada abun. Aw abna'ahum, ataupun anak-anak mereka sendiri. Aw ikhwanahum, ataupun saudara-saudara, adik-beradik mereka sendiri. Aw ashiratahum, ataupun ahli keluarga mereka. Pak, saudara, cucu, atuk, nenek, siapa lagi? Ahli keluarga lah. Orang yang ada pertalian darah ni, kamu tak akan kasih kepada mereka. Sebab apa kamu tak kasih kepada mereka? Sebab mereka adalah orang yang menentang, membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Menentang, benci ni apa yang mereka akan buat? Mereka akan caci, hina, buat apa sahaja perkara lah untuk menjatuhkan, meruntuhkan agama Allah, merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak beriman kepada Allah, tapi dia tak kisah lihat orang Muslim ni berpegang dengan agama Allah, dia lembut di situ. Tapi ada orang dia tak nampak Islam, dia rasa benci. Nampak orang Islam benci, dengarnya Islam, perkataan Islam pun dah jadi marah, dah tak suka dah. Tiba-tiba ada pula orang beriman jalankan hubungan dengan orang yang sebegini. Clash. Macam mana dia boleh masuk hubungan sebegitu? Tuan-tuan rahmati Allah, dia takkan berlaku. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala bandingkan walaupun musuh itu adalah ahli keluarganya sendiri. Mungkin kita boleh masukkan sekali. Apatah lagi orang yang bukan ahli keluarga je. Orang tu bukan ahli keluarga pun, tak ada langsung pertalian darah, tak ada kena-mengena lah dengan kita ni. Dia membenci Allah Subhanahu wa taala, tapi sanggup kita mengadakan hubungan dengan dia. Benda tu takkan berlaku bagi orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala kata pada ulaik, mereka itu yang menunjukkan suatu janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pengorbanan yang tinggi. Dia sanggup mengorbankan rasa sayang dia dalam kekeluargaan. Sayang dia kepada ayah, anak, ahli keluarga, korbankan segalanya. Kerana apa? Nak mempertahankan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu Allah tulis, rekodkan, catatkan dalam hati mereka ada iman. Wa ayyadahu biruhim, dan Allah Subhanahu wa taala menyokong, membantu mereka dengan pertolongan daripada Allah. Dah ada dua kat situ. Catat iman, Allah berikan pertolongan. Wa yudkhiluhum,
dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannat, syurga-syurga tajri, yang dalam syurga itu mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal dalam syurga, masuk syurga. Itu yang ketiga lah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tu siapa? Ulaika hizbullah, mereka adalah penyokong, pendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bila orang tu dia jadi pendukung, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya pendukung Allah ni, mereka adalah orang yang muflihun, orang yang berjaya. Dalam Al-Quran Allah kata, qad aflahan mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Aflah, kata kerja. Berjaya, seseorang itu dia berjaya. Muflihun, isim fa'il, orang yang berjaya, golongan yang berjaya. Siapa golongan berjaya? Yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendukung agama Allah, membantu agama Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan besar yang digambarkan, yang dilalui oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bukan perkara yang mudah, disayangkan ayahnya, tetapi oleh kerana ayahnya berbeza akidah, bahkan menentang agama Allah, ini yang terpaksa dilalui. Dalam satu peristiwa yang lain, tuan-tuan, peristiwa yang menggambarkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf kekuatan, kelebihan yang ada pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apa peristiwa ni? Suatu ketika ada satu rombongan Nasrani, Kristian lah, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka panggil, ya Abul Qasim, wahai ayah kepada Qasim. Perkataan ab maksudnya ayah. Bila letak kat depan gabung dengan benda lain, gabung dengan perkataan lain, dia akan jadi, daripada abun dia akan jadi ada abu, ada tambah waw. Kadang-kadang waw tu jadi ya, jadi abi. Kadang-kadang jadi alif, aba. Di sini jadi aba. Bila ada panggilan wahai, nanti dia jadi aba. Ini hukum bahasa Arab, kaedah dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Kalau perasanlah, tengoklah panggilan-panggilan, dia jadi berubah. Nanti huruf tu pula dia berubah pula. Alif, waw, ya. Dalam ni jadi alif sebab panggilan. Wahai ayah Qasim, tak panggilnya Rasulullah lah, sebab dia tak beriman kepada Rasulullah. Kadang-kadang panggil nama je. Wahai Abul Qasim, ayah Qasim, boleh tak tolong kamu hantar kepada kami seorang sahabat kamu yang kira paling okey lah. Kalau kamu anggap paling hebat lah. Sebab apa? Sekarang ni kami sedang hadapi masalah, ada perebutan harta ni. Kami tak boleh nak settlekan. Berlaku pertelingkahan, persisihan dalam kami ni, antara kami ni. Jadi kalau dapat kamu hantarlah seorang sahabat yang paling hebat ni, tolong selesaikan masalah ni. Putuskan apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dibuat untuk pastikan semua sekali puas hati. Tuan-tuan, ni orang Nasrani ni minta bantuan daripada Rasulullah. Macam mana? Rasulullah terima tak? Rasulullah kata, tak apa kalau macam tu. Itunil ashiyah ab'ats ma'akumul qawiyyal amin. Nanti petang kamu datang jumpa aku akan hantar kepada kamu seorang lelaki yang sifatnya al-qawiyyul amin. Sifatnya kuat dan juga amanah. Tuan-tuan, al-qawiyyul amin, perkataan itu ada dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qasas ayat 26. Rasulullah ambil lah perkataan yang sama, al-qawiyyul amin. Dalam Al-Quran pula cerita tentang apa ni al-qawiyyul amin ni? Orang yang kuat, orang yang amanah ni. Cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lepas Nabi Musa lari daripada negerinya, Mesir. Lari sebab apa? Sebab terbunuh orang. Maksudnya tak sengaja. Waktu usaha untuk meleraikan pergaduhan antara dua orang, akhir sekali menyebabkan kematian. Nak leraikan orang gaduh, tapi dengan kekuatan
Nabi Musa alaihissalam menyebabkan mati orang tu. Terkenal Nabi Musa ni dengan tumbukannya yang padu. Mati. Bila dah mati, jadi wanted lah. Jadi penjenayah yang dikehendaki, orang yang diburu. Nabi Musa pun lari. Lari sampai di negeri namanya Madian. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan dalam surah Al-Qasas. Kalau dalam kitab Tafsirul Munir, karangan Dr. Wahbah Zuhaili, dia letakkan satu tajuk, Zihabu Musa alaihi salam ila ardi Madian wa zawajuhu bibnati Syuaib, pemergian Nabi Musa ke negeri Madian dan perkahwinannya dengan anak kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Diletakkan tajuk ini bagi tafsir surah Qasas ayat 22 sampai 28. Cerita Nabi Musa. Nabi Musa pergi ke Madian, sampai di Madian Nabi Musa tengok, oh ada satu kumpulan manusia ni sedang memberi minum kepada haiwan ternakan dia. Di satu sudut pula Nabi Musa tengok ada dua orang perempuan bawa kambing-kambing ternakan. Nabi Musa pun tanya, lebih kurang ceritanya, kamu ni kenapa duduk sini ni? Jadi dua orang perempuan tu jawablah, kami ni datang sini nak bagi minum kat kambing ni. Tapi tu tengok sana penuh orang tu. Kami ni perempuan, jadi tak boleh lah nak terus ke situ kan. Tunggulah turn, giliran sampai yang sana semua settle, baru kami bagi minum. Nabi Musa pun kata, tak apa, aku tolong mai sini. Tuan-tuan. Nabi Musa bertolong, settle. Nabi Musa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, sungguh aku ni memerlukan kepada rezeki, pemberian. Aku perlukan sekarang ni. Nabi Musa minta suatu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak lama datang seorang daripada budak perempuan tu. Tersipu-sipu jumpa Nabi Musa. Rupanya apa tuan? Nak jemput Nabi Musa mai sini, datang ke rumah, ayah kami nak jumpa. Sebelum tu dia ada cerita lah, ayah kami ni uzur. Sekarang ni jemput pula ke rumah. Ayah kami ajak ke rumah. Nak balas balik lah jasa tadi tolong bagi minum air kan kat kambing. Nabi Musa datang ke rumah, buat Nabi Musa cerita apa yang berlaku. Time tu tuan-tuan dirahmati Allah, salah seorang daripada anak perempuan tadi tu cakap ke ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya tadi tu Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib dah tua, dah ada uzur. Dia kata kepada Nabi Syuaib, ayah, ya abah, wahai ayah yang disayangi, istajirhu, ambillah dia ni, upah dia ni jadi pekerja. Inna khaira man istajarta, orang yang paling baik untuk ayah jadikan sebagai pekerja bagi upah, orang yang al-qawiyul amin, orang yang sifatnya kuat, amanah. Inilah orangnya, ni paling sesuai ni. Tuan-tuan. Jadi datang kat situ perkataan al-qawiyul amin. Perkataan inilah yang kita gunakan pada hari ini sebagai satu rujukan sekiranya kita nak melantik seseorang sebagai pekerja, nak laksanakan apa tugas sekalipun. Begitu juga, bukan sekadar pekerja lah, sebagai ulil amri pemerintah kita pun sekalipun, sifatnya mestilah al-qawiyul amin. Tuan-tuan, ni salah seorang anak perempuan ni yang cadangkan sedemikian. Nabi Syuaib kata kepada Nabi Musa, aku nak nikahkan engkau dengan salah seorang dengan anak-anak perempuan kamu. Tapi kamu kena kerja dululah. Dia letak pun syarat, bincang syarat-syaratnya. Tapi yang kita nak ambil poin kat sini tuan-tuan, al-qawiyul amin. Dan perkataan inilah yang Rasulullah SAW gunakan kepada orang Nasara yang datang. Datang, Rasulullah kata kepada orang Nasrani itu, datang jumpa aku petang ni, aku akan hantar seorang sahabat yang al-qawiyul amin. Nabi, ceritanya tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab ketika tu dengar kata-kata Rasulullah tu. Sayyidina Umar Al-Khattab, kita kenal Sayyidina Umar ni orangnya kuat. Dan dia suka berlumba-lumba untuk melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat,
berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bab kebaikannya Sayyidina Umar, cepat, pantas. Kalau dengan Sayyidina Abu Bakar selalu sangat berlumba lah, tapi selalu kalah. Dengan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar berlumba selalu, tapi selalu kalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kali ini Rasulullah kata nak hantar Al-Qawiyul Amin, dia rasa seronok. Sayyidina Umar pun kata, aku cepat-cepat bersiap nak pergi solat zuhur, terus pergi solat zuhur awal, sembahyang zuhur. Biasanya Sayyidina Umar kata, aku tak suka nak rebut jawatan ni, aku tak nak. Tapi pada hari itu aku berharap dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kalau dipilih oleh Rasulullah bermaksud Rasulullah mengiktiraf aku ni sebagai orang yang al-qawi, kuat, al-amin, orang yang amanah. Aku mengharapkan sedemikian. Jadi bila solat zuhur habis, Rasulullah pun berpaling menghadap ke sahabat. Rasulullah pandang kanan kiri, mencari sesuatu. Sayyidina Umar kata, faja'altu atatawalu lahu liyarani. Aku pun dia macam panjang-panjang ngangkat-angkat kepala, ulu-ulu kepala lah. Kalau ada ramai-ramai ni payah nak perasan kan. Sayyidina Umar ulu-ulu kepala. Tujuannya apa? Biarlah Rasulullah nampak aku kat mana lah. Tapi dah macam tu pun, time Rasulullah nampak aku pun macam tak ada apa-apa, Rasulullah tetap mencari sesuatu. Sampailah Rasulullah nampak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika tu baru Rasulullah kata, ukhruj ma'ahum faqdu bainahum bil haqq fi makhtalafu fi. Abu Ubaidah, kamu pergi dengan diorang ni, kamu buatlah satu keputusan yang paling baik untuk selesaikan masalah mereka ni. Buatlah apa yang patut. Yang penting masalah mereka ni selesai, settle. Sayyidina Umar ketika tu, nampaknya Abu Ubaidah yang terpilih. Bermaksud Rasulullah SAW dalam ramai-ramai sahabat ni, Rasulullah utamakan sahabat yang bersifat Al-Qawiyul Amin adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ini kelebihan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam peristiwa yang lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab banyak sangatlah memberikan kelebihan kepada Abu Ubaidah. Nanti sebelum tu kita di akhir nanti. Tapi sebelum itu, cerita tentang keberanian Abu Ubaidah ini terbukti juga dalam peperangan Uhud. Tadi perang dengan ayahnya dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Uhud, kita tahu peperangan Uhud ini berakhir dengan kekalahan tentera muslimin. Kalah sebab apa? Mereka lupa arahan ketetapan yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Betul tak? Apa ketetapannya? Kekal di posisi masing-masing sehinggalah diberitahu. Sehinggalah diizinkan untuk bersurai. Selagi tak ada keizinan, stay kat tempat masing-masing. Tapi tentera muslimin bila dah melihat situasi seolah-olah mereka telah pun mencapai kemenangan, mereka lupa. Mereka lihat tentera Quraisy lari bertempuran, nampak seperti telah pun kalah. Maka mereka pun tinggalkan posisi masing-masing yang atas bukit. Turun. Sebab apa? Tengok yang kat bawah dah ambil dah harta-harta yang ada. Pun sama juga tinggalkan posisi. Mereka pun turun juga nak dapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang Quraisy. Rupanya tuan-tuan dan rahmat Allah, orang Quraisy ni walaupun mereka awalnya kalah, tapi mereka berpatah balik. Patah semula menyerang secara mengejut, menyebabkan orang Islam ketika itu tidak bersedia. Dah jadi kelangkah berkucar-kacir dah barisan tentera muslimin. Ketika tu orang Quraisy ada yang menjerit, "Dulluni ala Muhammad, tunjukkan aku mana Muhammad." Beria cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Pasti tujuannya apa? Nak bunuh Rasulullah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika itu ada bersama dengan Rasulullah. Di antara kana Abu Ubaidah ahadan nafar al-asharah alladzina ahatu bir Rasul. Dia salah seorang daripada 10 orang sahabat yang buat benteng mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan keselamatan Rasulullah. Kalau apa-apa yang ditembak oleh tentera musuh akan kena kat mereka dulu. Jangan kena kat Rasulullah. Bahaya tak? Confirm lah bahaya tak? Tapi mereka tak asalkan Rasulullah selamat.
dan Rasulullah selamat. Cumanya bila di pertempuran tamat, tengok keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi Rasulullah patah, bahagian dahi cedera. Ada besi perisai yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah, terposok masuk ke dalam pipi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengok, nak cuba keluarkan. Tapi Abu Ubaidah kata, tak apa, biar aku yang buat. Abu Ubaidah pun fikir macam mana nak tarik dengan tangan. Takut Rasulullah sakit, sekarang pun dah sakit. Tarik macam tu, lagi sakit. Macam mana? Abu Ubaidah fikir, aku gigit. Maka digigit. Gigit dengan gigi dia. Gigit kuat-kuat, tarik sikit-sikit, cabut satu je. Dia ada dua besi yang terposok, keluarnya satu. Dan keluar besi yang satu tu sekali dengan gigi Abu Ubaidah sekali tercabut. Cabut. Ada satu lagi besi yang ada, gigit lagi, tercabut besi itu sekali lagi dengan gigi Abu Ubaidah pun tercabut juga. Maksudnya apa? Dah rongak gigi depan. Ketika tu Sayyidina Abu Bakar kata, Abu Ubaidah min ahsanin nas hatman. Orang yang paling baik lah, rongak. Orangnya handsome tapi rongak depan. Tuan-tuan. Tapi tak apalah, itu pengorbanan. Rupa dah jadi tak handsome ke apa ke. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didahulukan, diutamakan. Ini betapa tinggi kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebagai penutup pada hari ini, ada kisah yang lain kita ambil penutup terus. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diikut segala perintah. Nak cerita kisahnya dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kira begitu memandang tinggi kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nak dipilih siapakah menjadi pengganti kepada Rasulullah, Sayyidina Umar berpendapat bahawa Abu Ubaidah yang layak. Kerana hadis yang kita baca di awal tadi itu, Sayyidina Umar kata, aku pernah Rasulullah kata sedemikian. Setiap umat ni dia ada pemegang amanahnya, dan pemegang amanah umat ni inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mana ni orang yang amanah, dialah yang sesuai jadi khalifah. Sayyidina Umar sebegitu, tuan-tuan. Tapi akhir sekali Sayyidina Abu Bakar yang dilantik menjadi khalifah. Okeylah. Kemudian selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah cakap, kalaulah lepas ni menjadi pengganti aku ni, ketika tu Abu Ubaidah masih hidup, aku nak dia jadi pengganti, menjadi khalifah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan dan rahmati Allah, tentera Islam berdakwah, menyebarluaskan Islam ni, sampailah Islam berjaya masuk ke tanah Syam, berjaya menawan kota Syam. Cumanya tuan-tuan, ketika itu apa yang berlaku adalah kawasan Syam sedang dilanda wabak taun yang menyebabkan kematian ramai orang. Wabak taun yang sangat membahayakan, boleh menyebabkan kematian. Berita tu sampai ke pengetahuan Sayyidina Umar yang berada di Makkah. Sayyidina Umar pun buat apa, tuan-tuan? Dia tulis satu surat kepada Abu Ubaidah yang berada di Syam. Apa dia? Sayyidina Umar tulis, aku sekarang ni ada satu keperluan. Yang keperluan ni, masalah ni, wahai Abu Ubaidah, kamu je yang boleh settlekan. Orang lain tak boleh. Jadi aku nak, bila surat disampai kepada kamu, sekiranya ia sampai waktu malam, sebelum subuh juga kamu bergerak berjumpa dengan aku. Tuan-tuan, sampai surat itu kepada Sayyidina Umar. Dalam surat itu apa tulis? Maka wahai ulil amri, wahai Amirul Mukminin, minta tarik balik arahan yang tadi itu. Janganlah suruh aku balik ke Mekah, lari daripada Syam. Bila sampai surat tu kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar baca, nangis terus. Nangis. Orang lain yang berada sekeliling, Sayyidina Umar kata, wahai Amirul Mukminin, apa cerita? Kenapa? Abu Ubaidah dah meninggal dunia ke? Tak. Dia tak meninggal dunia, tapi dia sangat hampir kepada meninggal dunia.
Betul tak kata Sayyidina Umar? Betul. Allah takdirkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dijangkiti dengan taun. Akhir sekali dia jatuh sakit, uzur. Dan ketika uzur tu, tuan-tuan dan rahmati Allah, datanglah tentera ziarah dia. Ada tentera yang tanya kepada dia, ada tak apa-apa pesanan yang kamu nak berikan? Ketika tu Abu Ubaidah memberikan satu pesanan, kiranya wasiat terakhirlah tuan-tuan. Dia kata, pada aku berpesan kepada kamu dengan satu pesanan yang kalau kamu gunakan pesanan ni, kamu akan dapat satu kebaikan. Apa pesanan dia? Benda basic je tuan-tuan. Basic je. Aqimus salah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa sumu syahra Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa tawasau, kamu salinglah menyampaikan pesan-pesanan, nasihat, menasihat. Antara kamu salinglah memberi nasihat. Wansahu li umaraikum, dan dengan pemimpin kamu, kamu juga berikan nasihat. Jangan biar dia terkontang-ganting begitu je. Berikan nasihat kepada pemimpin kamu. Wala taghshuhum, dan jangan pula kamu memperdayakan pemimpin kamu. Mereka jadi pemimpin, kamu pula memperdayakan mereka. Jangan gitu. Kamu pula jangan dilalaikan oleh dunia. Wala tulhikumud dunya, jangan dilalaikan oleh dunia. Sebab bab dunia ni, seseorang tu kalau diberikan umur 1000 tahun sekalipun untuk hidup, lama dah tu 1000 tahun untuk hidup, tetapi tetap akhir sekali dia akan menuju ke arah kematian. Sama seperti kamu lihat apa yang berlaku pada aku. Aku sedang menuju ke arah kematian ketika ni. Umurnya tak panjang je, taklah panjang sampai 1000 tahun, tapi ia mati juga. Yang 1000 tahun pun akhir sekali akan mati. Sebab Allah dah tulis bahawa setiap anak Adam ni pasti akan mati. Tak ada yang akan hidup kekal. Maka orang yang paling bijak adalah orang yang taat kepada perintah Allah dan orang yang bersiap untuk hari kepulangannya, hari kembalinya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh habis lagi tuan-tuan, habis wasiat ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lama lepas tu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menghembuskan nafas yang terakhir. Sayyidina Muaz bin Jabal mengimamkan solat jenazahnya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini ringkas penutup. Tak ringkaslah sangatnya. Penutup ataupun kisah hidup Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita lihat berapa banyak pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh Abu Ubaidah sehingga dia menjalani kehidupannya daripada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, boleh kata apa? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, sampailah Rasulullah wafat, sampailah Sayyidina Abu Bakar wafat. Ni zaman Sayyidina Umar ke sekali beliau meninggal dunia. Banyak jasanya untuk menyebarkan Islam sehingga kita dapat menikmati Islam pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaga iman kita, agama kita di akhir zaman yang penuh dengan ujian pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.